السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita masih lagi dalam bab kelebihan zuhud di dunia dan galakkan untuk bersedikit daripada dunia. Hadis yang ke-464. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq wan nasu kanafatayhi famarra bijadiyin ashakka mayyitin فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW lalu di pasar, marra bisuqi, lalu di pasar, wan nasu kanafataihi, dan orang ramai berada di sekeliling Nabi ataupun di kiri kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra bijadiyin asakka mayyitin, Nabi SAW nampak seekor anak kambing, yang dah mati, anak kambing yang dah mati, bangkai kambing lah, bangkai anak kambing. Asak maksudnya yang telinga dia kecil. Asak as-saghir al-udhun, anak kambing yang kecil lah, telinga dia kecil je gitu. Fatanawalahu, maka Nabi SAW pun menghulurkan tangan Nabi, fa'akhadha bi'udhunihi, Nabi pegang telinga anak kambing yang mati tadi lah, kan? Kambing baru lahir mati. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat dia, siapakah di kalangan kamu yang suka bahawa dia memiliki bangkai kambing ini dengan 1 dirham? Dia beli bangkai anak kambing ni dengan harga 1 dirham. Maka mereka menjawab, kami tidak suka sesuatu pun daripadanya. Apa yang kami dapat buat dengan anak kambing yang kecil ini? Bangkai dia, bangkai anak kambing yang kecil ni, apa yang kami dapat buat dengannya? Kemudian Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu semua suka kalau ia menjadi milik kamu? Mereka menjawab, Allah, demi Allah, kalau dia hidup pun dia adalah satu benda yang aib, benda yang tak elok, kan, yang cacat. Bagaimanakah kalau dia mati? Telinga dia kecil kan, kambing tadi. Maka kata Nabi SAW, maka demi Allah, dunia ini terlebih hina ke atas Allah Ta'ala daripada bangkai anak kambing yang cacat ni ke atas kamu semua. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW tentang kehinaan dunia yang kita berada padanya, yang kita berlumba-lumba untuk menuntutnya, bersusah payah untuk mengumpulkannya, berpenat lelah untuk menjadikan ia itu sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. Inilah dia hina dunia yang manusia berlumba-lumba, manusia berebut untuk mendapatkannya. Inilah dia hakikat dunia. Maka rugilah mereka yang menghambakan dirinya untuk menghimpun
keduniaan sebanyak-banyaknya, yang hakikatnya dia pun tahu bahawa dia akan tinggalkan apa yang dia kumpulkan tersebut, kan? Jadi kehidupannya hanyalah satu kerugian sajalah. Jadi apa yang dapat kita ambil daripada hadis ini sebagai pengajaran? Sebagaimana kata Syekh di sini, hafizahullah, Syekh Salim, dia kata apa? Yang bagi ala ahli ilmi, sepatutnya ke atas orang yang berilmu, wad du'at, dan ke atas para pendakwah, para da'i, bahawa mengingatkan manusia tentang kehinaan dunia, haqaratud dunya, hinanya dunia ni, tak ada apa-apa nilai di sisi Allah Azza wa Jalla, yang kita ni bertungkus lumus siang dan malam untuk mengumpulnya, berpenat lelah, sehingga kita tidak sempat untuk mengumpulkan pahala sebanyaknya daripada melakukan perkara-perkara ibadah seperti tilawatul Quran, membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, menghadiri kelas-kelas pembangunan jiwa kita, kelas untuk menguatkan jiwa kita dengan akidah yang benar, rugi. Jadi sepatutnya kita, orang yang berilmu dan orang yang mengajak kepada jalan Allah, menggalakkan manusia untuk zuhud pada dunia, tidak kisah dengan apa yang kita dapat daripada dunia ini, kan? Kita bekerja kerana apa? Sebab bekerja itu untuk menghasilkan rezeki. Tetapi maknanya kerja kita janganlah ia menjadi satu perkara yang sehingga menghalang kita daripada melakukan kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ingatkan diri kita dan manusia supaya tidak cenderung kepada keduniaan. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa apabila kita menyentuh najis, najis bangkai, kan, apabila najis itu dia bukan sesuatu yang lembab, yang basah, kan, maknanya jadi dia tidak akan kenal najis itu pada kita lah, kan. Maka jika dikatakan di sini mad dalil ala najasatil mayyitah, apakah dia bukti dalil menyatakan bahawa bangkai itu najis? Maka jawapannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Nabi kata idza dubighal ihabu faqad tahur. Apabila haiwan bangkai itu disamak, dibersihkan kulit dia, maka sungguhnya dia telah suci lah. Jadi sebelum tu dia najis. Bangkai tadi, kan. Tapi bila kita dah cuci dia, kita samak dia, maka kulit haiwan bangkai tadi adalah jadi suci lah. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa dunia dan apa yang ada padanya terlebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai kambing, anak kambing yang cacat ni, kan. Begitu. Hatta manusia tidak suka kepadanya, kan. Maka begitulah dia dunia tadi, kan. Allah tidak suka kepada dunia tadi. Terlebih hina lah daripada bangkai. Hadis menjelaskan tentang gaya ataupun uslub penyampaian pengajaran Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu. Nabi buat perumpamaan supaya sahabat-sahabat tadi mudah faham, yang mudah ingat, dan lebih mudah dalam penjelasan lah. Gitu. Perumpamaan yang Nabi buat dunia seperti bangkai seekor anak kambing, yang cacat. Habis. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haratin bil Madinati fastaqbalana Uhud faqala ya Aba Dzar qultu labbaika ya Rasulullah qala ma yasurruni anna 'indi mithla Uhud hadha dhahaban tamdi 'alayya 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرسله لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله. Sampai habis hadis. Mari kita tengok makna dia. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu katanya, aku pernah berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Harrah. Di Harrah ni satu tempat lah di Al-Madinah, tempat kawasan lapang di Al-Madinah. Maka kami berhadapan dengan Bukit Uhud.
berhadapan dengan Bukit Uhud. Maka Nabi kata kepada Abu Zar, Nabi kata SAW, wahai Abu Zar. Maka Abu Zar pun menjawab, labbaika, menyahut seruanmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, aku tidak suka ma yasuruni, aku tidak suka bahawa di sisiku ada sebesar Bukit Uhud emas, dan ia berlalu 3 hari ke atasku, dan masih lagi tinggal 1 dinar daripada bukit emas tadilah, kan, yang aku tinggalkan dia untuk membayar hutang, kan, illa syai'un, kecuali dia kata di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indi min illa, kecuali apa yang aku tinggalkan untuk membayar hutang. Nabi sallallahu tak suka ada duit. Maknanya ini khilaf dengan apa yang kita berada padanya. Kita suka simpan duit, kita suka menyimpan wang dalam akaun, dalam ni sekian-sekian, kan. Sedangkan Nabi SAW tak suka simpan wang. Jadi maknanya konsep menabung tu macam mana ya? Konsep menabung, menyimpan untuk hari tua. Kan? Jadi Nabi SAW kata, aku tak suka kalau aku ada sebesar Bukit Uhud emas dan berlalu ke atasku 3 hari, dan masih lagi tersimpan 1 keping emas lagi. Dah 3 hari berlalu, masih ada lagi sekeping emas daripada Bukit Uhud tadi. Kecuali yang aku tinggalkan untukku, yang aku suka untuk ada pada aku adalah beberapa bahagian atau beberapa nilai yang aku boleh gunakan untuk membayar hutangku. Subhanallahil azim. Jadi simpan duit ni sunnah ke tak sunnah? Kan? Kita tanyalah iman kita, tanyalah ilmu kita macam mana, kan? Jadi kalau aku ada macam tu, aku akan kata, kalau maknanya kalau ada lagi satu duit emas lagi, aku akan kata kepada hamba Allah begini dan begini, maksudnya aku akan beri, kan? Begini banyak ni kepada orang ni aku akan berikan. Ya, an yaminihi, dari sebelah kanannya, wa an shimalihi wa an khalfihi, daripada sebelah kirinya, sebelah belakangnya, ya. Thumma sara, kemudian Nabi SAW terus berjalanlah, Nabi berjalan. Nabi SAW berjalan, kata Abu Dhar, faqala, maka Nabi kata, innal aktharina humul aqalluna yawmal qiyamati, sesungguhnya orang yang banyak harta ni, orang yang banyak uang ni, kan, yang mengumpul-ngumpul uang, harta benda ni banyak-banyak, kan, di akhirat nanti, Nabi kata, humul aqalluna yawmal qiyamati, mereka adalah orang yang paling sedikit pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ya, mereka yang paling sedikit pada hari kiamat. Orang yang banyak harta, yang mengumpulkan harta ni, kan, banyak-banyak ni, di akhir hari kiamat besok, mereka ni yang paling sedikit. Yaumal qiyamah, illa, kecuali man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha, yani orang yang gunakan harta buat macam ni, sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini. Wa an yamini, sebelah kanannya, sebelah kirinya, di belakangnya. Wa qalilum mahum, amat sedikitlah mereka. Allah, sikit, kan? Thumma qala li, kemudian Nabi SAW kata kepada aku, makanaka la tabraha hatta atiyaka, Nabi kata, tunggu di sini engkau sehingga aku datang ke sini. Nabi suruh Abu Dhar tunggu di situ. Nabi SAW nak pergi, kan? Kemudian Nabi kata, aku akan datang balik. Thumma intalaqa fi sawadil layli, kemudian Nabi SAW pun berjalanlah dalam kegelapan malam, hatta tawara, sehingga kehilangan bayangan dia, sehingga aku tak nampak Rasulullah SAW. Fasami'tu sawtan qad irtafa'a, maka aku terdengar bunyi suara kuat. Fatakhawwaftu, maka aku bimbang. Ayyakuna ahadun arada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bimbang ada seseorang pergi hendak menyakiti Rasulullah SAW ataupun nak membunuh Rasulullah. Fa'aradtu an atiyahu, maka aku pun berasa nak pergi tengok. Fadzakartu qawlahu, maka aku teringat Nabi kata apa tadi, tunggu di sini sehingga aku datang. La tabrah hatta atiyaka, tunggu di sini sehingga aku datang. Falam abrah hatta atani, maka aku pun tunggulah di situ, tak bergerak-gerak sehinggalah Rasulullah SAW datang kepadaku. Faqultu, maka aku pun kata, aku tanya, laqad sami'tu sawtan takhawwaftu minhu,
saya telah mendengar satu suara yang saya bimbang daripada suara tersebut. Fadzakartu lahu, maka aku pun menyebutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, wa hal sami'tahu? Adakah engkau telah mendengarnya? Nabi kata, qultu na'am. Saya kata, ya, saya telah mendengar. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka Jibrilu watani. Faqala, demikian itu adalah Jibril yang telah datang kepada aku dan dia telah berkata, man mata min ummatika, barang siapa yang mati di kalangan umatmu, la yusyriku billahi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Qultu wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia telah berzina, walaupun dia telah mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia telah berzina dan dia telah mencuri. Hadis muttafaqun alaihi. Ini adalah lafaz bagi Al-Bukhari. Apa pengajaran daripada hadis ini, kata Syekh di sini hafizahullah, Syekh Salim kata apa? Hadis menjelaskan tentang sifat tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi, sifat rendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Dan Nabi tidak merasa Nabi ini pangkat dia lebih tinggi daripada para sahabat, kedudukan dia, ya. Nabi SAW dengan sahabat dia kawan, tidak rasa macam tuan, tidak rasa macam bos ataupun ketua. Kemudian yang keduanya cerita tentang adab, akhlak Abu Dzar radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan dia yang begitu mengambil berat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap keselamatan Nabi daripada perkara yang tak disukai. Kemudian lagi harus kita menyimpan harta untuk membayar hutang lah, mengumpulkan harta untuk membayar hutang, ataupun menunggu masa untuk menjelaskan hutang. Kenapa? Karena membayar hutang itu diutamakan di atas memberi sedekah yang sunat, kan? Bayar hutang diutamakan atas memberi sedekah yang sunat. Kemudian galakkan di atas memberi nafkah di jalan Allah dan tidak menyimpan harta benda. Kanzul amwal, adamu kanzil amwal, tidak menyimpan harta, mengepukkan harta di rumah kita, kan? Kemudian harus lagi seseorang itu dia menggunakan gelaran bagi nama dia, iaitu kunyah lah, kan? Dengan tujuan yang sahih lah. Wajib imtithalul amr, maksud dia wajib melaksanakan perintah syariat, sama ada perintah Allah ataupun perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perbuatan Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia Nabi kata jangan bergerak, dia pun tak bergerak, tunggu situ. Jadi hadis juga menjelaskan bahawa sunnah itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Jibril bawa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia bukanlah wahyu yang kita baca dalam solat lah. Kemudian hadis menjelaskan tentang wajib mengambil khabar ahad yang sahih dalam hukum syariat dan hukum akidah, sama saja. Hadis yang ke-466, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law kana li mithlu Uhudin dhahaban lasarani alla tamurra alayya 3 layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidainin muttafaqun alaih. Hadis sama dengan hadis dua hari yang sebelum ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah bersabda, kalaulah aku memiliki sebesar bukit Uhud emas, nescaya aku suka tidak berlalu 3 hari 3 malam sedangkan di sisi aku masih ada lagi baki dia, kecuali yang aku tinggalkan untuk membayar hutang. Jadi maknanya hadis menggalakkan kita ni sentiasa berinfak lah.
Hadis menggalakkan kita sentiasa berinfak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian galakkan menunaikan hutang dan menunaikan amanah, dan ia lebih afdal daripada bersedekah. Kemudian dia juga menjelaskan harus kita menggunakan perkataan kalau. Maksudnya sebagai kita bercita-cita akan kebaikan. Kalaulah aku ada RM100, kalaulah aku ada RM1000, kan, aku akan bersedekah sebahagian ni, kan? Kemudian hadis menjelaskan tentang sifat zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sentiasa memberi nafkah dan Nabi tidak takutkan kefakiran. Nabi tak takut fakir, Nabi sentiasa bagi nafkah, bagi kan. Kita ni kalau bagi, kita tengok ada sikit lagi tinggal, alah pentiloh, tunggu bagi banyak sikit baru kita bagi pula. Itu. Wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaihi, wa hadha lafzu Muslim, wa fi riwayat al-Bukhari, idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu semua lihat kepada orang yang lebih bawah darjatnya, yang lebih rendah darjatnya daripada kamu, dan janganlah kamu melihat kepada orang yang di atas kamu, yang lebih tinggi darjatnya daripada kamu. Maka dengan itu lebih mudah kamu untuk tidak meremehkan nikmat Allah Taala ke atas kamu. Hadis muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Al-Bukhari kata Nabi SAW, apabila seorang kamu melihat kepada orang yang diberikan kelebihan atasnya pada harta dan fizikal, tubuh badan, maka lihatlah orang yang lebih bawah daripada dia, kan. Kita tengok orang tu lebih kaya daripada kita, kan. Maknanya kita yang tengok dia, tengok orang yang lebih susah daripada kita, begitu. Supaya kita dapat mensyukuri, mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dinar, binasalah hamba bagi dinar. Dinar ni adalah kepingan emas, wang emas, kan, dinar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dirham, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah. Binasalah hamba kepada dinar, binasalah hamba kepada dirham, dan hamba kepada pakaian, okay, kain. Kemudian hamba yang menjadi hamba kepada kain, wa illam in u'tiya radhiya, apabila diberi kepadanya dia akan redha, dan jika tidak diberi dia tidak akan redha. Jadi hadis yang pendek ni pengajaran dia apa? Maknanya tahzir, peringatan daripada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khasatan li hadhihi al-ashya' al-faniyah, terutamanya pada perkara-perkara yang akan binasa ini. Seperti mana harta dan pakaian akan binasa, dia akan habis. Begitu. Kemudian ini juga menjelaskan bahawa al-ubudiyah, peribadahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mewarisi keredaan, sifat redha dan sifat qanaah. Jadi apabila kita menghambakan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benar perhambaan, maka itu akan mendatangkan, menghadirkan sifat redha dalam diri kita dan sifat rasa cukup, kan? Terhadap, maknanya tidak seperti mana orang yang menghambakan diri kepada selain Allah, menghambakan diri kepada dunia contohnya. Maka orang yang menghambakan diri pada dunia, dia akan melahirkan kebakhilan dan sifat kedekut lah, kan? Dan rasa cemas,
rasa cemas bila kita kata kehabisan bekalan dan sebagainya, kita rasa cemas gitu. Kemudian yang tercela apa dia? Itu mengumpulkan harta dan memiliki apa yang melebihi daripada hajat kita dan sibuk menyibukkan diri kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tercela lah. Itu harta yang tercela. Kemudian wa anhu, dan dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu katanya, laqad ra'aitu 70 min ahli suffati. Kata Abu Hurairah, sungguhnya aku telah melihat lebih kurang 70 orang daripada penduduk ahli suffah yang duduk di beranda masjid Nabi SAW. Ma minhum rajulun alaihi ridaun. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang ada selimut atas belakang dia. Subhanallahil azim. Ini maknanya keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum di awal Islam. Kata Abu Hurairah, aku tengok lebih dari 70 orang ahli suffah, tidak ada seorang pun yang di atas belakang dia ada rida, ada selendang, ada selimut. Ya. Yang adanya apa dia? Imma izar wa imma kisaun. Yang ada hanya saja sama ada izar, kain sarung, kain yang dipakai daripada pusat ke bawah. Ataupun yang adanya hanya kisa, yakni selimut. Wa qarabatu fi anaqihi, yang mana selimut itu mereka ikat di leher mereka. Ikat di leher. Macam ni kan? Macam kita letak kain atas belakang, kita ikat di situ di belakang. Itu ya. Faminha ma yablughu nisfu saqain, ada antara kain-kain itu yang sampai ke separuh betih. Pendek ya. Kan pendek sangat. Wa minha ma yablughu al-ka'bain, dan di antara kain-kain itu ada yang sampai ke buku lali. Ya. Fayajma'uhu biyadihi, maka dia akan ikat, dia pegang dengan tangan dia. Dia ikat kain di leher dia, dia pegang dengan tangan dia. Pasal apa? Kerana bimbang akan terlihat aurat dia. Tak ada seluar. Baju pun tak ada, seluar tak ada. Allahu Akbar. Kain ikat di tegak ni. Ambil kain ikat di leher, lepas tu pegang bawah ni, pegang. Kumpul pegang. Himpun pegang. Takut nanti bila terbuka, berjalan ni terbuka, angin tiup, nampak kemaluan, nampak aurat. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Baik, ini Ahlus Suffah ya. Zuhad bin as-sahabah, mereka yang maknanya zuhud terhadap dunia daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, yang duduk di beranda masjid Nabi SAW tu Ahlus Suffah. Jadi mereka adalah golongan fuqara dan golongan ghuraba, ya. Tinggal di masjid je, tempat berteduh tadi kan. Jadi masjid Nabi SAW tempat berteduh bagi golongan fuqara dan masakin lah. Dan daripada Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Hadis riwayat Muslim, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Jadi hadis menjelaskan tentang kehinaan dunia. Jadi kenapa dunia syurga orang kafir? Kerana orang kafir ni mana dia rasa dia boleh buat apa saja yang dia hendak buat, tidak ada yang menegah dia, tidak ada undang-undang yang menahan dia untuk melakukan perkara meninggalkan perkara-perkara tertentu. Jadi orang kafir ni dia buat apa saja di dunia kan, nisbah dengan apa yang akan dia hadapi di akhirat nanti, maka di dunia ni ibarat seperti syurga lah kan, dia boleh buat apa yang dia nak, tapi di akhirat nanti api neraka kekal abadi. Jadi hadis menjelaskan tentang kehinaan dunia. Dan maknanya hadis juga menggalakkan kita untuk berpaling daripada mencintai dunia lah. Jangan kita mencintai dunia, kan? Dan jangan tenggelam dalam keseronokan kekayaan dunia. Jadi kita kena ada rasa tasyawuq, rasa rindu kepada hari akhirat, rindu kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan untuk kita di alam akhirat, yang ini di syurga lah. Adapun orang kafir, segala kebaikannya habis masa di dunia. Kan? Tayyibatuhu dhahaba tayyibatuhu fil hayatid dunya. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ya?
Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah SAW memegang bahuku. Nabi pegang dua mangkib ni maknanya dua bahuku. Dan Rasulullah bersabda, tinggallah di dunia, menetaplah di dunia seolah-olahnya engkau sedang bermusafir, engkau orang asing, ataupun engkau sedang bermusafir. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, dia kata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabaha." Apabila engkau berada di waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan yang kita nak lakukan pada petang ini, teruskan. Jangan tunggu sehingga besok. Kenapa? Malaikat maut tak tahu dia nak datang bila. Kan, rasa nak nafkah, nak infak, jangan tunggu besok, hari ni. Kan? Sekarang. Begitu. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah kau tunggu sehingga waktu petang baru kau nak lakukan perkara-perkara yang tertentu. Kan? Buat terus. Kalau ada terlintas rasa nak buat apa-apa kebaikan terlintas, terus buat. Jangan tangguh-tangguh lagi. Tangguh itu maknanya akhirnya melupakan kita ataupun menyebabkan kita tadi tak dapat melakukannya setelah didatangi kematian. Begitu. Kemudian kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar lagi, wa khudh min sihatika li maradhika. Ambillah waktu sihatmu. Kan? Maknanya tidak waktu sakitmu. Kenapa? Nanti waktu sakit kamu akan berehat, kamu tak akan bekerja. Ambil waktu sihat sehingga kamu bekerja pada waktu sihat untuk memperbanyakkan pahala. Kita kena fikir macam mana cara untuk membanyakkan pahala-pahala kita. Kan, yang kadang-kadang pahala-pahala kita itu berkurangan. Kan? Jadi begitu, kita kena usaha, fikir untuk menambahkan pahala kita, dan pahala itu tentulah yang telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa khudh min sihatika li maradika. Ambillah daripada waktu sihat engkau untuk waktu sakit engkau. Yang mana pada waktu sakit kita tidak akan dapat beramal lah, tak boleh beramal. Waktu sakit kita kena berehat, duduk ataupun baring, tidur, kan? Tak boleh nak ke mana, nak bangun tak boleh, nak pergi buat apa pun tak boleh. Jadi waktu sihat lah kita usaha sungguh-sungguh melakukan kebaikan, memperbanyakkan pahala. Wa min hayatika li mautika. Dan waktu kita hidup sebelum kita mati, bila mati tak boleh buat apa dah, kan? Mati yang dalam kubur nak buat ni, nak buat tu, nak buat ya laitani qaddamtu li hayati. Menyesal lah, kan? Alangkah baiknya dulu kalau aku buat baik untuk kehidupanku hari ni, kan? Jadi maknanya orang-orang kafir musyrikin, mereka menyesal di hari kematian. Menyesal masa tu dah tak ada guna lagi dah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi fiqhul hadis kata Syekh di sini, Nabi SAW pegang bahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebagai bukti, sebagai dalil kecintaan Nabi SAW terhadapnya. Nabi menyayangi Abdullah bin Umar dan Nabi mengingatkan dia tentang perkara yang penting, kan? Supaya dia mengambil pelajaran daripada apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Kesungguhan Nabi SAW di atas menyampaikan kebaikan lah. Kemudian hadis menjelaskan al-mu'min fid dunya gharibun. Orang beriman di dunia adalah seperti orang asing. Kita di dunia kita kena jadi macam orang asing, orang yang ini bukan tempat kita, bukan kampung kita. Jadi orang tu bila tempat tu bukan kampung dia apa dia buat? Adakah dia akan beli barang ni letak di rumah sewa yang dia duduk, sedangkan dia tahu dia nak musafir? Kan, beli macam-macam barang letak di situ. Kerja-kerja beli barang letak di rumah tu. Padahal rumah tu rumah sewa pun, dan dia bukan tetap di situ pun. Jadi kenapa? Kerana syurga itu adalah tempat tinggal dia yang pertama yang telah dikeluarkan dia daripadanya. Kan? Siapa yang keluarkan dia? Itu iblis lah. Kan? Jadi apa yang kita perlu buat sekarang, itu kita kena usaha baliklah untuk mengambil bekalan. Mengambil bekalan sebanyak-banyaknya
untuk kita sampai ke darjat yang tertinggi dalam syurga. Daripada perkara-perkara fardu, menunaikan segala yang fardu dan perkara-perkara yang sunat dia lah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dia ada syair berkenaan dengan syurga, ya, tentang syurga. Sini Syekh Salim dia nukilkan di sini dalam kitab dia. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata wahayya ala jannati adnin fa innaha, marilah menuju ke syurga Adan, sesungguhnya ia manazilukal ula wa fiha al mukhayyamu, kerana itulah dia manaziluka, tempat-tempat tinggal engkau yang pertama dahulu, dan di dalam tu ada mukhayyam, ada kemah, ada istana-istana. Walakinnana sabiyul aduwi fahal tara, akan tetapi kita telah menjadi tawanan bagi musuh, tidakkah engkau lihat? Na'udu ila awtanina wa naslamu, adakah engkau rasa kita akan dapat kembali ke tempat asal kita dalam keadaan kita selamat? Wa ayyu iqtirabin fawqa ghurbatina allati, dia kata keterasingan dia, yang manakah, dia kata ayyu iqtirab, keterasingan yang manakah yang lebih teruk daripada keterasingan kita ini, yang laha adhatil a'da'u fina tahkumu, yang mana sejak awal lagi musuh kita telah menakluki kita dan telah berhukum ke atas kita, yakni iblis tadi, syaitan. Wa qad za'amu anna al-gharib idza na'a, sesungguhnya mereka telah mendakwa bahawa orang yang gharib itu, yang ganjil itu, apabila dia pergi washatat bihi awtanuhu, yang mana negerinya telah menjauhkan dia darinya, laisa yan'amu, dia tidak akan merasai kenikmatan. Orang yang jauh daripada negeri dia tidak akan merasai kenikmatan. Kita akan merasa nikmat bila di tempat kita, di rumah kita, di kampung kita, kita akan merasa kenikmatan. Kalau di tempat orang kita akan rasa kenikmatan tak? Kita rasa keterasingan, duduk ya, tunggu nak balik ya, tak boleh balik lagi. Famin ajli dha, maka kerana itulah, la yan'amul 'abdu sa'atan, seseorang hamba tidak akan merasa nikmat walaupun sesaat, minal umur, daripada umurnya, illa ba'da ma yata'allamu, melainkan selepas dia berasa sakit. Itu dia. Ini hakikat dunia. Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya adalah dianjurkan kita, digalakkan kita untuk bersegera melakukan segala amalan kebaikan pada waktunya. Kalau kita tangguh, contohnya nanti waktu duha dah masuk, waktu duha okey. Sekarang dah pukul 8. Kejap lagi lah. Pukul 9 lah. Tiba-tiba kita pun buat kerja dengan khusyuknya, buat kerja dunia tadi. Pukul 9 berlalu. Pukul 10 berlalu. Pukul 11 berlalu. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Zuhur. Subhanallah, terlepas aku hari ni solat duha. Duha al-yawm la ya'udu abadan. Duha hari ni tak balik dah. Tak balik dah. Tinggalkan kita dalam keadaan menyesal. Ya Allah. Witir. Nantilah. Sagilah. Tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Allahu Akbar. Witir malam ni tak balik dah. Allah, dah lepas berapa banyak dah terlepas pada kita. Segala yang sunat-sunat, ya, yang fardu ni mungkin kita buat dan kita jaga yang fardu ni kan. Yang sunat-sunat ni. Allahu Akbar. Menyesallah kita dengan apa yang telah berlalu kan. Gitu. Kemudian kesihatan dan kehidupan ini merupakan peluang bagi orang beriman. Kesihatan dan kehidupan ni peluang bagi kita untuk apa? Peluang.
untuk kita mengumpulkan kebaikan, pahala sebanyak-banyaknya. Ayastafida minhuma bi'amalil khair, bahawa dia mengambil faedah dengan beramal, dengan amalan kebaikan pada waktu sihat tadi. Maka tidak sepatutnya ia membiarkan masa sihat itu berlalu begitu saja dengan perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat dia. Allahu Akbar. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang bijak, dia mendekatkan diri dia sentiasa. Man dana nafsahu wa amila, dan dia beramal untuk selepas kehidupan, ini selepas untuk waktu kematian. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abi al-Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu wa ahabbani Allah وأحبني الناس فقال الزهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. daripada Abi al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia kata telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Maka orang tu tanya, kata, ya Rasulullah, tunjukkan pada saya satu amalan yang apabila saya amalkannya Allah akan cinta saya dan manusia akan suka pada saya. Maka kata Rasulullah SAW, zuhudlah engkau pada dunia. Allah, zuhudlah engkau pada dunia, jangan menopang di dunia. Begitu. Kita bukan nak tongkat langit. Jangan berasa kita nak tongkat langit. Kan kita akan pergi, dan tiket kita semua ni adalah open tiket. Open tiket. Kan? Anytime. Kan? Kapal terbang duk delay ya. Delay. Mungkin malam ni kita terbang. Kan? Tanpa apa persediaan. Bag semua tak ada, packing dah tak ada. Kan? Jadi apa persediaan kita untuk menghadapi malaikat maut? Persediaan kita, dia akan panggil kita, dia akan suruh kita minta tempoh 2 saat, 1 saat. Kan? Tak ada, no way, tak ada, tak boleh. Kan? Masa itulah la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tak ada masa nak tangguh dah. Jadi zuhudlah engkau di dunia, engkau Allah akan cinta pada engkau. Jadi maknanya dunia ni, kita hidup dunia, maknanya kita bekerja mencari rezeki dan sebagainya, rezeki yang halal. Maksud dengan dunia kita jadikan dia sebagai perantara kita untuk menuju akhirat dengan membawa pahala dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis menjelaskan tentang kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengetahui perkara-perkara yang boleh mendekatkan mereka kepada Allah. Apa benda yang boleh dekatkan kita kepada Allah? Fikir. Oh, banyakkan baca Quran, banyakkan istighfar, banyakkan solat sunat, banyakkan puasa sunat, banyakkan sedekah, banyakkan cakap benda-benda yang baik-baik, banyakkan nasihat diri sendiri dan orang lain. Itu perkara-perkara yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah para sahabat radhiyallahu anhu, mereka suka untuk mengetahui perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, dan supaya mereka juga dapat menyampaikan manfaat itu kepada manusia. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka ini jadi lurus bersama dengan manusia. Kan? Dan ini termasuk dalam bab menghimpunkan di antara kebaikan dunia dan akhirat. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Bukan dekat dunia kita minta, akhirat pun kita minta. Sebab itu dalam doa yang diajarkan kepada kita, kita baca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya, Tuhan kami, datanglah kepada kami, untuk kami, berikanlah kepada kami, untuk kami, dunia kami ini hasanah, baik. Kita hidup sebagai orang yang kaya. Salah kah? Tak salah. Abdul Rahman bin Auf orang kaya.
Uthman bin Affan orang kaya, sahabat-sahabat Nabi yang lain orang kaya. Okay? Tapi kaya mereka bagaimana? Itu dia. Kaya yang itulah yang seperti mereka itulah yang matlubnya. Okay? Yang boleh menyampaikan mereka kepada darajatul ula. Darjat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Ini dia. Barang siapa yang bersedikit dalam menuntut dunia ini, tidak kisah sangatlah. Maksud dia berusaha dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sikit pun alhamdulillah. Okay? Tapi dia tak kisah. Dia bekerja atau tak bekerja. Dan dia sentiasa menilik-nilik, melihat-lihat, mencari-cari apa yang ada di sisi Allah Ta'ala daripada pahala, ganjaran. Dan dia rasa merindui untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya Allah akan menyintainya. Okay? Lianna man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah suka untuk bertemu dengannya. Allahu Akbar. Adakah kita termasuk di dalam golongan orang yang Allah Ta'ala suka nak jumpa kita? Dan adakah kita termasuk di kalangan golongan orang yang suka untuk jumpa Allah Ta'ala? Rasa gembira, seronok untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dalam apa bentuk ibadat pun. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa jika kita tidak menilik-nilik apa yang ada di tangan manusia, kan? Kita nak minta apa yang ada di tangan manusia, kalau tak ada sikap tu pada kita, sikap macam tu pada kita, maka itu akan mendatangkan kecintaan manusia kepada kita. Kerana itulah para Rasul alaihimussalatu wassalam, mereka tidak meminta upah apa-apa kepada manusia. La yas'alunan nasa ajra. Tidak ada upah yang mereka minta pada manusia. Ini manhaj para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kemudian wa 'anil Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala, katanya, ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا. Umar radhiyallahu anhu dia menyebut apa yang telah dicapai oleh para sahabat daripada kekayaan dunia. Zaman dia ni kan harta benda berlimpah-limpah. Zaman Umar radhiyallahu taala anhu, harta benda datang daripada seluruh pelosok negeri, jajahan dari melimpah-limpah mari disusun di hadapan rumah dia radhiyallahu anhu. Tapi dia tak heran pun. Dia hanya makan makanan dia, roti rendam dengan minyak sapi ataupun minyak zaitun. Roti cicah dengan minyak sapi ataupun roti cicah dengan minyak zaitun. Roti keras. Nak bagi lembut, dia rendam dengan minyak zaitun. Satu hari ada seorang sahabat mari ziarah dia, tengok Umar makan tengah hari, lunch. Okay? Maka Umar kata, mari makan sekali dengan aku. Maka sahabat tadi yang tak reti nak nak bermujamalah, tak reti nak bodek-bodek ni, dia kata apa? Innaha ta'amun khashinun ya Amirul Mu'minin. Itu adalah satu makanan yang kerah, yang tekak saya tak boleh nak terima. Subhanallah. Dia pun mana ada bodek-bodek sahabat ni. Innahu ta'amun khashinun wa sawfa arji'u ila baiti. Kata, aku akan balik ke rumah aku. Aku ada makanan yang sedap, yang lazat, yang telah disediakan untuk aku. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, atarawna anni a'jizu? Adakah kamu rasa aku ni tak mampu untuk suruh orang sembelih seekor lembu ataupun anak lembu, lalu disiatkan kulit lembu itu, lalu dipotong, lalu dimasak di mesin, dikisar segala rempah ratus untuk memasak daging itu, lalu diletak minyak dan diletakkan rempah tersebut, kemudian dimasukkan daging tersebut lalu dimasak dengan masakan yang sedap. Kamu rasa
Aku tak mampu kah? Maka kata sahabat tadi, bahkan engkau mampu ya Amirul Mukminin. Maka kata Umar, akan tetapi inni taraktuhu liyaumin, sesungguhnya aku tinggalkan semua ini untuk hari tataqallabu fihi alqulubu wal absar, yang mana di sana nanti mata akan jadi bolak-balik, hati akan jadi bolak-balik, penuh dengan ketakutan. Dan aku takut bahawa aku termasuk di kalangan yang Allah Ta'ala telah kata, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah mengambil kesedapan kehidupan dunia dulu, dan kamu telah mengambil dan telah menghabiskannya. Hari ini tak ada. Aku takut, aku bimbang macam tu. Padahal Umar, siapakah Umar? Ya, orang yang terbaik selepas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan orang yang Nabi kata, kalau ada Nabi selepasku, nescaya Umar. Tetapi tidak ada lagi Nabi selepasku. Dan orang yang telah dijanjikan oleh syurga, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syurga untuknya. Sehingga Nabi SAW pernah menyebut, aku bermimpi, aku melihat sebuah istana dan ada seorang wanita yang sedang berwuduk di tepi istana tersebut. Maka aku bertanya, liman hadzal qasru? Untuk siapakah istana ini? Qalu li Umar. Mereka kata istana ini milik Umar, istana dalam syurga. Maka kata Nabi SAW, fadzakartu ghirata Umar. Nabi SAW nak masuk dalam tu, tapi bila Nabi masuk, Nabi teringat Umar ni seorang yang sangat cemburu. Maka Nabi tak jadi masuk. Kalau Nabi masuk, Nabi akan ceritakan apa yang ada dalam istana tersebut, kan? Tapi Nabi teringat Umar ni cemburu. Maka sampai dekat Umar, maka Umar pun menangis dan dia berkata, a'alaika agharu ya Rasulullah, adakah ke atas engkau aku nak cemburu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian faqala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawm yaltawi ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnuh, ma yamla'u bihi batnah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharian menahan lapar. Tak ada sesuatu yang nak dimakan, walaupun kurma yang buruk, walaupun kurma yang buruk, yang tak elok, tak ada nak makan untuk dipenuhkan perutnya sallallahu alaihi wasallam, untuk diisi perutnya, tak ada. Tapi hari ini manusia dilimpahi dengan kekayaan, kata Umar. Zaman pemerintahan dia, orang Islam ni yang maknanya mewah. Jadi pengajaran dia pada sepatutnya kita ni kan, kita mengetahui keadaan guru-guru kita, keadaan anak-anak murid kita, keadaan mereka macam mana, kan? Orang-orang alim di kalangan mereka, ya. Dan apabila mereka susah, kita pun merasa susah sama. Apabila mereka merasa senang, kita pun rasa senang, seronok sama. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW terhadap diri Rasulullah SAW. Dan hadis menjelaskan tentang zuhudnya Nabi SAW dan kesabaran Nabi dalam menahan kelaparan. Dan Nabi SAW sentiasa mengutamakan akhirat di atas dunia. Dan Nabi SAW, itulah Nabi SAW mentarbiah, melatih para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di atas. Demikian itu. Kemudian hadis seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min shay'in ya'kuluhu dhu kabidin illa shatru sha'irin fi raffin li fa akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafaniya, muttafaqun alaihi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya wafat Rasulullah SAW, diwafatkan, Rasulullah meninggal, dan tidak ada di rumahku sesuatu pun yang boleh dimakan oleh seseorang kecuali ada sedikit daripada barli, syair, barli.
fi rafin di rak dalam rumahku, maka aku makan daripadanya sehingga panjang tempoh masa aku memakannya, lalu aku menimbangnya sehingga ia pun habis. Ditimbang, dia bagi kepada orang, habis lah. Okay? Ini nak cerita tentang keluarga Nabi SAW yang hidup dalam keadaan macam tu kan. Yang mengetahui bahawa dunia ni tak ada nilai, tak ada harga. Jadi kita ni sedang dalam penantian, menanti. Kita ni tunggu sampai bila menunggu. Kita dalam kesusahan dan kepayahan. Dan kita menunggu waktu selesainya kepayahan itu. Jadi waktu selesainya kepayahan di dunia ni apabila kita mati lah. Kan, bila kita mati habislah dunia ni. Kan, kesusahan dunia ni habislah kita mati. Kan, yang menanti kita adalah sama ada kebaikan ataupun keburukan. Melihat kepada apa yang telah kita sediakan semasa kita hidup di atas muka bumi ini. Dan hadirin sekalian, insya-Allah kita sambung lagi lah pada masa yang akan datang untuk di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan apa yang kita belajar dan apa yang kita ingat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.